Selamat sejahtera semua. Nama saya Yuni Singsi, mewakili kumpulan 14 untuk membentangkan latihan 7 soalan 3A. Terangkan cara alternatif untuk mengira nilai eigen bagi matriks 2 darab 2. Berikan rumus dan huraikan maksud setiap pemboleh ubah dalam rumus alternatif tersebut. Rumus alternatif yang boleh digunakan adalah seperti berikut, di mana M merupakan min bagi kemasukan penjuru matriks A dan B ialah penentu matriks A. Andaikan A satu matriks 2 darab 2 dengan A bersamaan 1, B bersamaan 2, C bersamaan dengan 3 dan D bersamaan dengan 4, maka untuk mengira nilai eigen bagi A, kita boleh gunakan rumus tersebut dan seterusnya mengikuti langkah-langkah ini. Maka nilai eigen bagi matriks A boleh dicari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aini Syafiqah binti Muhammad Jazli dan saya akan membentangkan latihan 8 bagi soalan 2A. Jadi bagi soalan 2A, soalan ini meminta kami untuk membuktikan teorem 4.4 bagi n sama dengan 3. Jadi seperti yang kita tahu, teorem 4.4 adalah seperti berikut. Jika A matriks n darab n, maka A terpenjurukan adalah setara dengan A mempunyai n vektor eigen yang tak bersandar linear. Jadi disebabkan ini merupakan setara, jadi kita perlulah buktikan A dan B ini, iaitu A dan B adalah setara berdasarkan teorem 4.4. Jadi seperti yang kita tahu, cara pembuktian bagi operasi tersebut adalah dengan satu arah dan satu arah. Jadi pertama sekali kita buktikan jika A maka B bagi n sama dengan 3. Dan kita andaikan A terpenjurukan disebabkan takrif sebentar tadi, maka wujud suatu matriks boleh songsang P sehinggakan matriks boleh songsang P darab A darab P sama dengan D, iaitu suatu matriks berpenjuru. Dan kita perhatikan penyataan tersebut adalah setara dengan matriks A darab matriks P sama dengan matriks P darab matriks D dengan bagi n sama dengan 3, iaitu mengikut soalan yang kita dapat. Kemudian kita dapat matriks A dan matriks P seperti berikut, dan matriks P dan matriks D seperti berikut hasil darabnya. Kemudian bagi matriks A darab matriks P sama dengan matriks P darab matriks D, kita dapat sebegini. Kemudian kita bandingkan. Jadi seterusnya kesimpulan yang kita boleh dapat daripada ini ialah jika matriks A terpenjurukan, maka P boleh songsang dan tiada vektor laju sifar P yang tidak sama dengan kosong. Kemudian semua vektor laju P tidak bersandar linear. Maka P adalah vektor eigen yang sepadan dengan nilai eigen lambda bagi matriks A, dan A juga mempunyai 3 vektor eigen P1, P2 dan P3 yang tidak bersandar linear. Seterusnya, disebabkan kita telah buktikan bagi arah jika A maka B, maka kita perlulah buktikan kepada arah lagi satu, iaitu jika B maka A. Jadi pertama sekali kita andaikan pula A mempunyai 3 vektor eigen, iaitu P1, P2 dan P3 yang tidak bersandar linear berdasarkan teorem sebentar tadi, dan yang kita tahu masing-masing sepadan dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2 dan lambda 3. Kemudian kita susun vektor eigen sebagai vektor laju P dan kita dapat sebegini. Kemudian kita darab vektor P dengan vektor laju P dengan matriks A dan kita dapat sebegini. Dan yang seperti kita tahu, matriks A adalah bersamaan dengan lambda, jadi kita boleh simpulkan macam sebegini. Kemudian perhatikan matriks A, P sama dengan ini, dan ini terhasilnya matriks ini adalah daripada matriks P darab matriks D. Jadi ia merupakan hasil darab antara matriks P dan D. Jadi oleh kerana vektor-vektor laju P tidak bersandar linear, maka P boleh songsang sehinggakan AP sama dengan PD setara dengan P songsang darab AP sama dengan D. Maka matriks A terpenjurukan. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Aisyah binti Mazlan. Saya akan bentangkan soalan 2B dan 2C untuk latihan 9. Soalan 2, bukti atau nyah buktikan persamaan berikut. Untuknya buktikan, gunakan contoh penyangkal.
2B, jika TV kepada W penjemaan linear, maka TU tambah TV tolak W sama dengan TU tambah 2 TV tolak TW bagi U, V, W dalam V. Bukti TU tambah 2V tolak W adalah bersamaan juga dengan TU tambah 2V tambah dengan negatif 1 darab W. Yang kita boleh pisahkan guna syarat yang pertama. Bersamaan dengan TU tambah T2V tambah dengan T negatif 1 darab W. Kemudian kita boleh bawa keluar pemalar iaitu 2 dan negatif 1 ke depan guna syarat yang kedua. Maka dapatlah TU tambah 2TV tolak TW. 2C, set entiti bukan sat ruang kepada ruang vektor V bagi penjemaan linear TV kepada W. Pernyataan ini adalah tidak benar. Daripada teorem 5.3, andaikan TV kepada W penjemaan linear, maka entiti sat ruang V. Oleh kerana entiti sat ruang V, entiti memenuhi aksiom 1 dan aksiom 2. So, kita bolehnya buktikan. Yang pertama, andaikan UV dalam entiti. Kedua-dua TU dan TV bersamaan dengan sifar W. Kita nak tunjukkan yang T tambah V ni juga dalam entiti. Maka TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Daripada atas, TU tambah TV adalah bersamaan dengan sifar W tambah sifar W. Maka hasil pemetaan adalah hasil pemetaan TU tambah V adalah sifar W. Maka T tambah V juga berada dalam entiti. Yang kedua, andaikan C dalam R, U dalam entiti. TU sama dengan sifar W. Kita nak tunjukkan bahawa CU juga berada dalam entiti. Maka TCU sama dengan CTU. Daripada atas, TU adalah bersamaan dengan sifar W. Maka C darab dengan sifar W bersamaan dengan sifar W. Maka CU dalam entiti. Maka set entiti sat ruang kepada ruang vektor V. Latihan 10. Seterusnya, saya Nuriki Alia akan membentangkan jawapan bagi latihan 9 soalan 2. Bagi soalan 1 Roman, untuk soalan A iaitu dapatkan persamaan linear dari matriks PY T sama dengan A, iaitu diberi matriks A sama dengan 01, 10, maka matriks PY T sama dengan 01, 10. Maka untuk cari penjemaan linear, didarabkan matriks PY dengan vektor V iaitu X1, X2, maka akan dapat X2, X1. Untuk soalan 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman, kesemuanya menggunakan langkah yang sama bagi mendapatkan matriks penjemaan. Sebagai contoh, untuk soalan 2 Roman, dapatkan matriks penjemaan T terhadap BV dan Q. Maka kita harus dapatkan penjemaan bagi setiap unsur dalam set BV, iaitu BV sama dengan 1001. Maka hasil penjemaan bagi 10 adalah sama dengan 01 dan hasil penjemaan 01 sama dengan 10. Kemudian, tuliskan hasil penjemaan dalam bentuk gabungan linear asas Q, iaitu Q sama dengan 10, 0, negatif 1. Seterusnya, tuliskan pemalar-pemalar yang bersesuaian dalam gabungan linear tersebut sebagai vektor lajur dan gabungkan vektor lajur dalam satu matriks. Maka terhasillah matriks penjemaan terhadap asas BV dan Q. Kemudian kita namakan penjemaan linear DG sebagai TG
Begitu juga dengan penjelmaan linear di A sebagai TA dan penjelmaan linear di soalan C sama dengan TC. Maka perhatikan bahawa matriks piawai bagi TG sama dengan matriks piawai A didarabkan dengan matriks piawai C, maka TG sebenarnya sama dengan kubahan TA dan TC. Maka perhatikan bahawa matriks piawai TG tidak sama dengan matriks piawai bagi gubahan TA dan TC. Maka TG memenuhi teorem 5.7 kerana QDA bukanlah suatu asas bagi penjelmaan linear TG dan TC. Maka matriks piawai bagi TG tak sama dengan matriks piawai bagi kubahan TA dan TC. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Karisa Syazwani binti Abdul Sharif dengan nombor matriks A141964. Saya dari kumpulan 14 yang menerangkan jawapan bagi soalan 1C. Untuk soalan 1, tunjukkan bahawa HDT UV adalah hasil darabta ke dalam bagi ruang vektor V. Untuk menentukan hasil darabta ke dalam perlu memenuhi 4 aksiom. Aksiom pertama ialah simetri, iaitu perlu tunjukkan HDT UV sama dengan HDT VU. Seperti yang kita tahu, HDT UV adalah surihan matriks ubah duduk U darab V. Kemudian seperti yang kita tahu juga, surihan kita ambil penjuru bagi suatu matriks tersebut. Jadi kita akan dapat hasil tambah ini. Kemudian kita ubahkan dia jadi bentuk VU dan kita akan dapat surihan matriks ubah duduk VU dan ia juga sama dengan HDT VU. Untuk aksiom kedua iaitu sifat penambahan, perlu tunjukkan HDT U tambah VZ sama dengan HDT UZ tambah HDT VZ. Seperti yang kita tahu juga, HDT U tambah VZ kita ubahkan dia dalam bentuk surihan, iaitu surihan matriks ubah duduk Z darab U tambah matriks ubah duduk Z darab V. Kemudian kita pisahkan dan kita akan dapat HDT UZ tambah HDT VZ. Untuk aksiom ketiga, kehomogenan, iaitu kita perlu tunjukkan skala K UV, HDT skala K UV sama dengan K HDT UV. Seperti biasa, kita ubahkan jadi surihan skala K matriks ubah duduk U darab V. Kemudian kita keluarkan K daripada matriks, kita akan dapat K HDT UV. Untuk aksiom terakhir, aksiom keempat, untuk sifat positif, perlu tunjukkan HDT VV lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong, dan apabila ia sama dengan kosong, ia juga V itu juga sama dengan kosong. Seperti biasa, ubahkan jadi surihan matriks ubah duduk V darab V. Kita akan dapat penjuru bagi matriks tersebut, iaitu kita tahu hasil tambah ini ialah lebih besar dari atau sama dengan kosong. Apabila ia sama dengan kosong, V11 tambah V12 tambah V21 tambah V22 juga sama dengan kosong, dan ia juga ialah matriks 0000. Untuk soalan 2, dapatkan jarak AP serta norma A dan norma B. Jarak AP kita tahu untuk cari ialah punca kuasa HDT A tolak B darab A tolak B. Jadi kita dapatkan dulu norma A tolak B, kemudian kita darabkan norma A tolak B dan kita darabkan jawapan bagi norma A tolak B dengan matriks itu sendiri. Kemudian kita punca kuasa 2 kan, kita akan dapat 3. Untuk norma A kita cari sahaja seperti biasa, dapat punca kuasa 7 dan norma B punca kuasa 6. Untuk soalan 3, dapatkan vektor unit bagi A dan B. Vektor unit A iaitu A bahagi norma A, dan tadi kita dapat punca kuasa 7, so kita akan dapat matriks ini untuk vektor unit A. Untuk vektor unit B sama saja seperti kita cari vektor unit A, iaitu norma B kita dapat punca kuasa 6, jadi kita akan dapat vektor unit ini. Untuk soalan
U4, tentukan sama ada A dan B berortogon dalam V. Untuk menentukan A dan B dan rubah hasil darabta ke dalam V berortogon, kita perlu dapatkan HDT AB sama dengan kosong. Jadi kita dapatkan dulu HDT AB, kita dapat sama dengan 2. Jadi ia bukan kosong, maka A dan B tidak berortogon dalam V. Kemudian untuk soalan terakhir, tentukan sama ada set asas piawai V berortogon dalam V menggunakan HDT UV. Dan kita tahu set asas piawai V ialah matriks ini, dan kita labelkan setiap matriks itu dengan U1, U2, U3 dan U4. Kemudian kita cari HDT bagi U1, U2, U1, U3, U1, U4, U2, U3, U2, U4 dan U3, U4. Seperti bila kita tengok setiap HDT ni ialah sama dengan kosong, maka set asas piawai V berortogon dalam V. Sekian, terima kasih.